para ustaz, para ustazah, para alim ulama, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir lagi ke rumah Allah ini. Dia beri lagi keizinan kepada kita walaupun dalam keadaan kita menghadapi ujian wabak COVID-19 ini, dan Allah mengizinkan lagi kita untuk hadir, insya-Allah, dalam keadaan kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, sama ada daripada MKN ataupun Kementerian Kesihatan. Maka kita meletakkan itu sebagai ikhtiar. Adapun yang memberi manfaat dan mudarat itu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iktifak kita. Ada orang yang dia terlampau bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar ataupun meletakkan makhluk nombor satu depan. Sama ada dari sudut perubatan, meletakkan makhluk dari sudut perubatan, ataupun meletakkan makhluk memberi mudarat, yang mencipta, yang membuat virus ini. Dikatakan makhluk manusia, dikatakan manusia, asal pada, yang disebut asal pada Cina, ataupun lebih jauh lagi Yahudi Nasara. Itu tak nafiah dalam Quran. Lan tarda ankal yahud walan nasara. Itu kerja dia dah. Selama-lama Yahudi Nasara tu dia tidak akan redha kepada kamu, sehingga kamu masuk dalam, dia masuk dalam lubang dia, kamu pun ikut masuk. Itu kerja dia lah, kan? Itu kerja Yahudi Nasara. Kerja hak sakit lain ada kerja dia juga. Kerja gula buat kerja mana? Kan? Kerja garang buat darah diri. Itu makhluk juga. Kan? Jadi kita stand kita di mana? Keyakinan kita tu di mana? Letak di mana? Adakah kepada makhluk? Kalau kata WHO kata kita masih tidak menemui vaksin COVID-19, kita nak kata apa? Apa jawapan dia tu? Nak percaya? Nak percaya ke tak? Percaya? Ada yang percaya dan percaya tak? Macam mana ni? Apa stand kita sebenarnya? Kita nak percaya ke tak? WHO ni Badan Kesihatan Dunia mengatakan bahawa tak ada vaksin lagi. Kita nak percaya ke tak? Betul ke tak kalau dia statement dia kata vaksin tak ada lagi? Tapi Allah sebut tiap-tiap penyakit ada ubat. Mana nak cari? Dalilnya apa? Dalilnya kita tengok hari ni angka kes baru ada. Dalam masa yang sama ada kes sembuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada ubat. Menunjukkan ada penyakit, ada ubat. Ada orang yang sembuh, ada orang yang sakit. Dah macam mana kata tadi? Tak percaya? Percaya ke tak percaya? Dah kena nak jelas tu. Ataupun meletakkan ubat itu memberi kesembuhan. Ikhtiar kita tak boleh itu. Kita kena duduk tengah-tengah. Yang memberi manfaat, yang memberi sakit sihat itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab, adapun ikhtiar itu kita mengikut SOP, kita diberi ilham kepada orang yang ilmu dalam bidang perubatan, maka kaedahnya iaitu
jarakkan. Kaedahnya itu maknanya tutup muka mulut. Itu ikhtiar. Adapun yang menyebabkan sakit ke sihat ke manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena kembali baliklah. Kan? Kembali balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jelas tuan-tuan. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada pada ikhtiar, pada asbab, maka dari sudut akidah kita cacat. Kita boleh keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Contoh kita kata macam ni, COVID Allah Ta'ala jadikan, kan? COVID Allah Ta'ala jadikan. Tapi apabila COVID itu menyebabkan manusia itu sakit, ada mati umpamanya, adakah COVID itu yang memberi mati ataupun sakit? Kena jelas itu. Yang memberi mati hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memberi mati hidup itu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun asbab itu COVID. Yang memberi sihat, asbab itu ikhtiar kita pakai ubat dan sebagainya. Ikhtiar itu menyebabkan kesembuhan. Tapi ikhtiar tidak memberikan. Balik pula, hakikat yang sebenarnya yang memberi kesembuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi sihat sakit iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jelas itu. Ada orang dia kata COVID yang menyebabkan sakit. Habis itu semasa datang sakit itu betul-betul daripada COVID? Ya, daripada COVID. Siapa yang bagi kuasa pada COVID? Allah bagi kuasa. Allah bagi kuasa pada COVID. Lepas Allah cipta COVID, Allah bagi kuasa pada COVID. Bantu Allah tak campur dah. Itu salah. Itu dah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pahaman itu dia panggil pahaman Qadariyah, Mu'tazilah. Keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Nabi sebut 73 golongan. Yang selamat ada satu, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang lain semua terkeluar. Walaupun dalam kelompok Islam tak kufur lagi. Pasal apa? Dia menyandarkan juga pada Allah. Ulama tak berani nak mengkufurkan. Tak berani nak mengkufurkan golongan Mu'tazilah ini. Tapi kalau Mu'tamad dia mengatakan bahawa semata-mata COVID, kan? Semata-mata makhluk itu yang memberi bekas, maka ketika itu kufur. Waliyazubillah min zalik. Batal syahadah. Nampak cerita? Sebab tu kena jaga. Jadi semua sekali atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dah bincang berkenaan dengan, kita sambung lagi iaitu perbahasan tentang sifat yang bertakluk. Sifat yang bertakluk. Kita dah habis itu, menghabiskan satu persatu 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kena kenal satu-satu. Kita nak mengenal Allah dua cara. Yang pertama secara ijmali, yang kedua secara tafsili. Ijmali macam mana? Ijmali rangkum semua sekali. Kita mengiktirafkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Itu secara ijmali. Ijmali maksudnya secara rangkum. Ataupun secara tafsili, iaitu kita mengetahui satu persatu sifat, iaitu secara detail, iaitu 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sifat Allah banyak, bukan 20 je. Kita dah bincang hari tu. Bukan 20 sahaja sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sifat Allah tidak terkira banyak, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ulama menyusun sekurang-kurang kita nak mengenal Allah iaitu 20 sifat.
itu baru betul. Tapi kalau ada orang kata sifat Allah hanya 20, itu baru betul. Nabi tak sebut. Itu baru betul bid'ah. Tapi kalau kata bukan belajar sifat 20 bid'ah, itu tak betul. Kena tanya ustaz, awak belajar mana ustaz? Kan? Kalau dia kita tak kata sifat nak Allah Ta'ala sekadar 20. Cuma ulama menyusul sekadar kita nak mengenal Allah SWT, iaitu 20 sifat. Kita dah bincang itu pembahagian. Daripada 20 itu ulama membahagikan kepada 4 bahagian. 4 dia panggil 4 kluster. Ini konsep Wahabi, 4 kluster. Yang pertama dia panggil, bahasa Arab dia panggil nafsiyah. Nafsiyah, iaitu diri. Sifat yang dibangsakan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dia panggil salbiyah. Yang ketiga dia panggil ma'ani. Yang keempat dia panggil ma'nawiyah. Yang pertama nafsiyah, sifat diri ada berapa? Ada satu saja, iaitu wujud. Digolongkan dalam 20 sifat juga. Sifat Allah juga wujud itu, tetapi dia panggil sifat nafsiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan sifat Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifat itu dia panggil haliyah, hal keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada. Nak kata adapun Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan wujud itulah diri Allah yang ada. Apa maksud wujud? Ada. Kita kena yakin Allah ada, yakin 100% Allah ada. Kan? Contoh ada. Ustaz tu ada. Contoh ustaz ada. Ada ustaz. Ustaz duduk di atas kerusi, ada. Ada. Ustaz ada di atas kerusi. Betul? Ke salah? Kau orang lain. Ustaz berada di atas kerusi. Okey. Cuba tunjuk ada tu mana? Ada tu dekat mana? Ustaz tu ada di atas kerusi. Ada tu dekat mana? Ada tu tempat. Ada tu depan. Ada tu ustaz lah. Ada tu ustaz lah. Ustaz ni ada. Tapi betul lah, bila kita sebut ada, maknanya ada lah ustaz tu. Tapi ada tu kat mana ada? Ada, perkataan ada, ADA ada. Ada tak? Ada tu tak ada. Ada tu apa? Ada tu ada. Ada tu cerita ustaz lah. Jadi wujud itu ada. Jadi wujud itu cerita apa? Cerita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma makhluk kita, semua saya boleh ditunjuk dengan mata lendek. Orang kita mata lendek. Ada makhluk ni boleh tunjuk dengan mata lendek. Dalam hati pun kita rasa, kita tahu dia ada. Pada mata lendek, mata panca indera kita ni pun kita nampak ada. Nampak? Adapun wujud Allah SWT ada dalam hati kita, tetapi kita tidak dapat melihat dengan mata lendek kita atas muka bumi. Kenapa tu? Tapi dalam hati kita ada Allah. Yakin ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Akal kita tak tercapai. Ya? Jadi parah kita mengenal akan zat Allah Ta'ala pakai mana? Pakai wujud je lah. Pakai tu je lah. Akal kita dah terhad dah wujud. Macam mana zat Allah? Wujud. Sebab tu ulama sebut sifat yang pertama iaitu wujud. Macam mana zat Allah? Ada zat Allah. Ada dekat dengan aku. Kan? Banyaklah dalam Al-Quran. Apa ni? Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala dekat dengan kamu. Kan? Banyak lagi. Itu ada. Cuma dalam Islam dia meluahkan perbincangan berkenaan dengan wujud. Tak apa bincang tentang wujud, tak apa, tapi jangan bincang tentang zat. Kita tak tahu. Tak ada orang yang boleh melihat zat Allah melainkan Nabi Muhammad SAW. Ini peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang Quran Subhanallazi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Bulan ni lah kan? Berlaku peristiwa Isra Mi'raj
Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Melangkau 7 lapis langit, bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berlaku ru'yatullah. Berlaku ru'yatullah. Melihat Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi melihat Allah taala tu macam mana? Macam mana? Adakah Allah serupa dengan makhluk? Tak. Maknanya Nabi melihat Allah taala, Allah beri kelebihan kepada Nabi. Dia panggil, dia buka hijab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Balik pula lah pada yang kita bincang itu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jangan kata Allah perkenalkan ke dirinya pada Nabi Muhammad, dia serupa macam manusia pula. Tak. Allah buka hijab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allah Musa taklima. Berkatalah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jangan kita kata Nabi Allah berkata macam makhluk kata, tak boleh. Allah memberi kepahaman kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memahami kalam Allah. Itu kena jelas itu. Allah memberi kepahaman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi muktamadlah, tak boleh. Kita boleh melihat Allah dengan mata lendai kita, boleh. Atas dunia tak boleh, akhirat boleh di dalam syurga. Nikmat yang paling besar iaitu ru'yatullah. Kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Besar dari nikmat syurga Allah Taala. Tapi atas dunia tak boleh. Makna sekat kita pengenalan kita kepada Allah dan dunia iaitu wujud. Sebab tu ulama susun sifat pertama wujud. Kemudian macam tak boleh cerita tentang zat, panggil akal kita wujud. Cuma wujud boleh cerita? Boleh. Cerita wujud ada 5. Masuk pula kluster yang kedua, iaitu dia panggil salbiyah. Salbiyah itu ada 5 sifat, iaitu apa ni? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Mana bau cerita wujud. Jadi 5 sifat itu cerita wujud. Macam mana wujud Allah? Qidam, tak ada permulaan. Macam mana wujud Allah? Baqa, tiada kesudahan. Macam mana wujud Allah? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan segala makhluk. Macam mana wujud Allah? Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada makhluk, tidak memerlukan zat tempat berdiri. Macam mana wujud Allah? Wahdaniyah, esa tunggal. Itu hanya tentang Allah saja. Maknanya nafsiyah dengan salbiyah, 6 sifat itu hanya cerita tentang Allah saja, zatnya sahaja. Kemudian kita berpindah kepada saya ulang balik supaya kita nampak tasawuf. Dah sebulan, berapa bulan, 2 bulan dah datang kuliah. Jadi tak pokok sikit itu jadi kelabu asam gitu je. Kemudian kita pergi kepada sifat seterusnya, 7 sifat dipanggil ma'ani, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita dah bincang juga dah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu dipanggil sifat ma'ani, ataupun ulama sebut sifat wujudi. Apa maksud wujudi? Sifat ada sifat. Qudrat ada, iradat ada, ilmu ada, hayat ada, sama ada, basar ada, kalam ada. Sifat tu ada. Tadi Adam tak ada. Maknanya qidam, baqa, mukhalafah, yang ta'ala bi nafsi wahdaniyah tak ada. Ada? Tak ada. Contoh kita kata ustaz tadi ada tak? Ustaz ada? Ada. Ada tu tak ada, melainkan kita tunjuk pada, kita nampak dengan mata kita ada ustaz tu. Apa Kemudian ustaz tu ada tapi datang lambat. Contoh, datang lambat. Lambat tu ada tak? Perkataan lambat tu ada tak? Tak ada. Lambat tu cerita ustaz. Itu dia panggil, kalau kita sebut tadi, mana qidam, baqa, mukhalafah, tak ada. Allah, wujud Allah tak ada mula. Tiada mula tu ada tak? Tak ada. Cerita zat lah. Zat yang tiada mula.
Wujud yang tiada mula, wujud yang tiada kesudahan, wujud yang tidak serupa, wujud yang berdiri dengan sendiri, wujud yang esa. Tak ada cerita saja, tapi ulama susun 20 sifat. Tapi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini ada wujud. Dan kalau Allah buka hijab kita, kita akan nampak Allah beraksi dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Macam mana nak buka hijab? Itu cerita lain lah. Banyak ceritanya. Kena ngaji tasawuf pula. Kena ada guru yang mursyid dan sebagainya kan. Tapi parah kita manusia ni, apa dalil kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam? Dalil alam, makhluk. Makhluk ni lah menunjukkan Allah berkuasa. Alam, bukit, buka, gunung, gana ni lah yang menunjukkan yang menunjukkan Allah Ta'ala berkehendak. Alam, bumi, bukit, buka, gunung, gana, baharu ni yang menunjukkan Allah Ta'ala maha berilmu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Nampak situ? Itu dipanggil sifat maha. Kita dah bincang dulu, cuma saya rewind balik. Kemudian barulah maknawiyah. Saya tak nak panjangkan di sini. Maknawiyah tu kita dah lepas itu kita masuk pada hari ini sifat yang bertakluk. Saya dah sentuh sikit pada kuliah yang lepas. Berapa sifat yang bertakluk? Sifat yang bertakluk hanya dalam sifat ma'ani saja. Ada 7 tadi. Nampak bulat tu. Tapi dia tolak 1. 6 tolak 1. Hanya ada 6 saja sifat takluk. Apa maksud takluk? Takluk. Apa maksud takluk? Sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya, apa maksud takluk? Tak lulus Melayu ke ini? Apa maksud takluk? Kuasa. Kuasa tu tak berapa tempat. Boleh juga tapi tak berapa tempat. Kawan. Okey, kawan. Kerja. Apa lagi kita faham tentang takluk? Contoh, Portugis menakluk Melaka. Portugis menakluk Melaka. Faham tak? Jadi Portugis bila dia melangkaui negara dia pergi belayar kapal siapa tu? Alfonso de Albuquerque. Belayar ke Melaka tahun 1511. Dia panggil Portugis menakluki Melaka. Itu dia panggil menakluki. Dia bukan cara ke negara dia saja, dia pergi menakluki luar negara, menakluki negara lain. Apa dia panggil? Jajahan lah. Wilayah jajahan atau dia panggil bidang kuasa. Benda lagi kataan kita ni. Fokus. Apa fokus dia? Kita nak berada sikit ni. Cuma ni patut kifayah tuan-tuan, kena faham. Jangan pening pula ustaz. Wajib dapat ni tau. Kita sebenarnya dah dapat dah sebenarnya. Kita dah bincang dalam qada dan qadar. Apa maksud qada? Ketentuan Allah. Allah tentu sejak azali lagi itu qada. Apa maksud qadar? Nyata pada makhluk. Contoh, Allah tentukan kita miskin contohnya. Allah tentukan kita miskin. Dah nyata, dah ditentu sejak azali. Allah tentukan kita miskin. Tiba-tiba tarikh sekian-sekian, daripada kaya kita muflis, kita jadi miskin. Itu dia panggil qadar, qada dan qadar. Clear lah pantuan. Tapi ini fardu kifayah. Sungguh pun fardu kifayah. Andai kata kita tak faham dan kita mengikut perkataan orang yang boleh mendatangkan subhat dalam hati kita, maka boleh dikufur juga. Bahaya tu kan? Contoh kita ganti baru ni. Perkataan macam-macam lah contohnya. Siapa tu? Siti Kasim. Allah, ada nama sekian-sekian ada. Tarik balik. Saya tarik balik perkataan tadi. Maknanya ada orang nama sekian mengatakan bahawa Allah menjadikan alam. Kemudian sebelum Allah Ta'ala menjadikan alam, Allah pun ada orang buat dulu. Dia kata ada orang buat dulu. Siapa buat yang dia kata ini golongan akal zaman sekarang bahaya tu kan. Anak-anak kita berdepan dengan golongan macam ni.
golongan liberalisme. Gunakan akal lebih daripada wahyu. Dia kata Allah dijadikan daripada vibration. Sebelum Allah buat makhluk semua ni, sebelum daripada semua makhluk ada, Allah ada bersendirian. Sebelum itu ada juga yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam saya belajar dah. Tapi bila kena tempat macam tu, nampak? Dan banyak-banyak lagi lah perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan syubhat dalam diri kita kan. Okey. Dan kita dah bincang dalam kudrat, dalam sifat kudrat dan iradat dulu, berkenaan pembayang-pembayang tentang tentang takluk itu. Cuma hayat dia tak masuk dalam takluk. Hayat itu maksudnya maha hidup. Hidup tu bukan sifat. Masuk dalam sifat tapi dia tidak termasuk dalam sifat takluk. Kan? Dia panggil sifat syarat. Sifat takluk berapa? Ada 6 saja. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 6 saja. Yang kuning tu. Jadi kita dah bincang tu kudrat. Saya gabung dua-dua lah. Kita bincang dulu dua sifat, iaitu yang pertama disebut kudrat. Sifat kudrat dan iradah. Sifat kudrat dan iradah. Jadi kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk dalam satu kotak tu. Mujur ada kotak tu, kalau tak ada kotak tu tuan-tuan lagi kelam puasa. Jadi kudrat itu tempat takluk, kudrat dan iradah tempat takluknya iaitu dia panggil mumkinul wujud. Apa maksud mumkinul wujud? Itu mumkinul wujud bahasa Arab. Bahasa lain pada mungkin itu jaiz. Jaiz. Bahasa Melayunya harus. Kan? Apa maksud harus? Harus tu maksudnya, ataupun disebut juga baharu, ataupun perkataan yang kita mudah faham lagi, makhluk. Itu mudah faham. Tapi bila sebut baharu tu umum sikit. Makhluk tu ialah makhluk tu selain pada Allah. Selain pada Allah semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud makhluk? Makhluk tu sifatnya baharu. Apa maksud baharu? Asalnya kita tak ada, baru ada. Sebelum ni tak ada. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita ada, barulah kita ada. Maka itu dia panggil sifat makhluk. Ini baharu. Sifat makhluk itu baharu. Ataupun disebut mungkin. Kan? Adapun Allah Ta'ala, mana makhluk itu sebab mungkin wujud. Adapun Allah wajibul wujud. Allah Ta'ala itu wajib ada. Kita ni mungkin ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sebab Allah kehendaki kita ada, maka ada kita. Jangan kita kata kita ada ni mesti, tak boleh. Jadi terpaksa pula Allah adakan kita. Adapun kita ada, kita dah bincang itu kan. Kita ada ni sebab. Allah ada, mana kita ada sebab ada Allah. Tak boleh. Tak boleh dia auto gitu. Kita ada, Allah ada. Betul gitu? Tak betul. Kita ada, Allah ada. Dia auto itu tak betul. Dia kena dia manual. Kita ada, kemudian Allah kehendaki ada ni, baru ada kita. Allah nak ada, baru ada kita. Kalau Allah tak nak adakan kita, maka kita tiada. Itu dia panggil mungkin. Itu panggil mungkin. Semua bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sebab gitu. Kita ada sebab Allah ada, tak boleh. Ya jauh sekali perkataan sekarang macam-macam. Alam semula jadi. Boleh cakap gitu? Alam semula jadi. Tak boleh tu perkataan kuku. Alam semula jadi. Bencana alam, betul? Bencana alam, betul cakap gitu? Bencana alam, betul? Cakap tu syubhat tuan-tuan. Kita kena jelas. Kita orang Islam, kita ada akidah, kita ada tauhid. Kita mesti jelas. Ini dia panggil bala bencana.
Bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan kepada makhluk, itu kena jelas. Tak boleh sebut bencana alam. Macam semula jadi juga. Seolah-olah alam ni bergerak sendiri. Ini pahaman golongan liberal. Pahaman golongan liberal, pahaman golongan yang tidak bertuhan. Zaman dulu dia panggil golongan Mu'tazilah. Sekarang dia rebranding, dia panggil liberalisme. Mu'tazilah dalam kitab-kitab kuning tak sebut dah. Zaman sekarang orang pelik. Benda Mu'tazilah tu orang pelik dah. Sekarang ni nama modern sikit. Nama dia Isme. Dia panggil liberalisme. Pluralisme. Plural apa? Plural ni menyamaratakan antara agama-agama. Semua agama baik, semua agama membawa ke syurga. Itu plural. Pluralisme. Etis, itu memang tidak bertuhan salah. Komunisme, itu memang akidah kepahaman yang tanpa Tuhan. Sekularisme, itu sama juga. Mana mengasingkan antara kehidupan dengan agama. Ataupun agama satu sudut saja. Agama ni pakai ibadat saja. Keluar pada masjid tak ada agama. Bila wali kau kahwin yang itu je. Bila sampai bab perang tak ada agama dah. Mati katak itu tak ada agama, tidak ada ubudiyah kepada Allah. Jihad tak ada agama. Agama ni hanya apa dia bagi? Spiritual. Spiritualist. Urusan orang lain tak ada agama dah. Urusan kejiranan tak ada agama. Saudara mara kita bukan agama dah. Nafsi. Itu sampai sekarang. Bila fahaman liberal sekularisme ni menyebabkan manusia hidup nafsi. Cukuplah agama. Itu jiran. Ada yang lebih lagi dalam keluarga sendiri. Nafsi. Ayah tak cara ke anak tak sembahyang, anak tak tutup aurat dan sebagainya. Nafsi. Itu daripada faham sekularisme. Faham sekularisme. Nafsi masing-masing. Kan? Sedangkan Allah sebut dah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah pemimpin, kamu akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Okey. Jadi tempat dia iaitu kodrat iradat, tempat takluk dia, tempat kerja dia iaitu makhluk lah. Kan? Makhluk lah. Semua makhluk ni. Okey, kita kena faham tempat takluk. Jelas ni, tempat takluk iaitu makhluk alam. Kelakuan takluk kodrat, kelakuannya iaitu takfir. Bahasa Arab takfir, bahasa Melayu memberi bekas. Jadi sungguh. Yang menjadikan sungguh, yang menentukan jadi sungguh iaitu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrat Allah. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Jadi makhluk ini. Kan? Itu memberi bekas. Kemudian mesti bersandarkan kepada iradat. Mana kalau ada Allah berkehendak kuasa, mesti Allah berkuasa, mesti Allah berkehendak menjadikan. Kalau Allah tak nak jadikan, maka tak jadi juga. Maka disebut di situ iradah. Iradah ni kerja dia iaitu menentukan. Berlazimanlah kudrat dan iradah ini. Kudrat memberi bekas, iradah itu menentukan. Boleh nampak sikit? Boleh dipecah lah. Sebenarnya qada dan qadar, cerita qada dan qadar, cuma beralur sikit. Beralur sikit. Kemudian Allah Ta'ala berkuasa iaitu yang pertama, iaitu dipanggil suluhi, qadir, patut pada azali. Kemudian tanjizil hadis, tu naik pada makhluk. Kemudian qabdah, qabdah. Tempat takluk kita ni, contoh kita hidup kan. Kita ni hidup. Adakah kita jamin kita boleh hidup esok? Boleh jamin kita boleh hidup esok? Tak esok sejam lagi pun, 5-6 minit lagi pun, kita tak boleh jamin kita boleh hidup ke tidak. Semua itu dipanggil di bawah genggaman Allah, dalam bawah genggaman kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lari walaupun sesaat.
Kita datang ni pun, datang ke masjid ni pun dalam kudrat Allah, kudrat dan iradat Allah. Kita diberi sihat ni pun atas kudrat iradat Allah. Kita diberi sakit pun atas kudrat dan iradat Allah. Kena jelas gitu ya. Kena faham situ. Jadi patut pada azali nak hidup ataupun nak mematikan kita. Contoh pada azali Allah Ta'ala kata kita ni boleh, jadi kita sepatutnya kita syukur kita ni jadi orang Islam. Sikit lagi kita berhenti ya. Sebab dia kata, SOP kata antara Maghrib dan Isyak. Jadi saya tanya tu, dia kata, Ustaz, Isyak kena berhenti Ustaz? Ada tempat yang saya kuliah tu. Saya tanya dia, awak sebenarnya Isyak pukul apa? Itu bunyi lain. Jadi awak sebenarnya Isyak pukul apa? Kami biasa sebenarnya Isyak pukul 9, pukul 9. Kan? Dia tak kata masuk waktu Isyak. Itu ayat peguam. Peguam dia baca dalam, dia panggil perlembagaan atau perlembagaan akta. Akta tu kalau ayat satu perkataan dia lari sikit, dia boleh lawan di mahkamah. Satu ayat je. Contoh kita kata tadi lah, antara Maghrib dan Isyak kan. Antara Maghrib dan Isyak tu tadi Isyak semayang pukul. Ada orang semayang pukul 12. Kami pukul 12. Tadi insya-Allah tak sampai pukul 12. Pukul 9 pun insya-Allah tak sampai. Kita saja je bergurau. Jadi antara Maghrib dan Isyak. Subuh pun sama ke? Ada orang dia subuh pukul apa? 6.30. Ada orang subuh awal pukul 6. Ada orang subuh apa? Dia panggil subuh raja. Pukul 8. Pun dia subuh juga. Dia jadi pukul 8. Kuliah Maghrib, Isyak. Isyak berhenti pukul. Saya cuba ambil, tuan-tuan pun tajuk yang beratnya pun kita lama-lama pun dijemur juga jadi. Jadi kita cuba cepatkan. Okey, contohnya soluhi, patut pada azali Allah. Jangan kita kabur. Allah terpaksa buat. Itulah. Yang jadi kita tersasar akidah tu, kita mengatakan Allah terpaksa buat. Contohnya COVID, Allah terpaksa buat COVID. Tak boleh. Contohnya kan, Allah terpaksa buat COVID. Ataupun Allah terpaksa, Allah memberikan kita susah. Akhir sekali kita tak boleh menerima qada dan qada Allah. Akhir sekali kita marah pada Allah. Nampak? Marah pada Allah, akhir sekali tidak redha dengan qada Allah. Akhir sekali tidak beriman dengan qada qadar. Qada dan qadar salah satu daripada rukun iman yang 6. 6 tambah 1 kosong. Dia tak jadi 6 tambah 1 5. Salah satu daripada rukun iman iaitu beriman pada qada dan qadar. Jadi bila kita susah ada apa-apa saja yang menimpa dalam diri kita, sama ada biasa susah dan menyebabkan marah. Marah hari ni tak ada saya makan. Terputus sumber pendapatan disebabkan COVID. Marah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali kemuncaknya kita tidak redha, kemuncaknya jadi kufur. Maknanya sudah ada. Maknanya batal rukun iman. Nak satu kosong. Nak satu kosong rukun iman ke-6 iaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi Allah boleh buat, sama ada Allah boleh buat kita kaya dan miskin. Itu maksud soluhi itu. Soluhi itu bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil patut. Patut pada Allah nak jadikan kita kaya ke miskin. Patut pada Allah nak jadikan kita sihat ke susah, sihat ke sakit. Patut pada Allah nak jadikan kita baik ke maksiat. Iman ke kufur, Allahu Akbar. Sebab tu kita syukur kita berada dalam nikmat iman Islam. Kita tak rasa tuan-tuan, bila kita sebut nikmat iman Islam, kita rasa nikmat iman Islam tu macam makan nasi je. Kita tak tahu harga iman dan Islam itu. Betul tak? Ustaz cerita kita syukur mukadimah kuliah biasanya. Kita syukur dengan nikmat iman dan Islam. Kita tak rasa nikmat pasal apa? Kita rasa macam makan suruh makan gulai batin. Nikmat iman dan Islam. Tapi kalau orang faham nikmat iman dan Islam, sebab apa? Sebab patut bagi Allah nak jadikan kita Islam dan kufur sejak azali. Allah jadikan kita Islam, Allahu Akbar. Besarnya nikmat. Cuba bayang kita jadi dalam keluarga orang bukan Islam.
nak masuk Islam dengan perang lagi, dengan adik-adik, kemudian lagi dengan masyarakat semua lagi, kawan-kawan semua mana berperang dengan berbagai-bagai. Dalam itu pun Allah beri hidayah kepada orang yang tak Islam. Nampak tu? Kan hidayah tu kan. Kita cerita. Mana patut pada Allah. Contoh zaman Nabi, patut pada azali Allah Taala jadikan Abu Lahab beriman atau tak beriman. Jawab bila? Sejak daripada mula-mula belum Allah beralam. Hari itu Allah patut sama ada Allah jadikan Abu Lahab beriman ke tidak beriman. Nampak? Yang kira tu Allah janji Abu Lahab masuk neraka. Allah buat gitu dah. Patut. Itu semua atas kerja Allah SWT. Kemudian dipanggil tanjizi hadis. Tanjizi itu bahasa Melayunya meluluskan. Ingatlah. Kalau tak ingat pun kena ingat jugalah. Meluluskan, iaitu tanjiz hadis tunai pada makhluk. Contohnya telah tunai Abu Lahab itu tidak beriman, telah tunai Mamat itu kaya, telah tunai Mamat itu miskin, telah tunai Mamat itu hidup sampai 70 tahun. Nampak? Telah tunai. Kemudian kita kena sedar dalam kodrat itu ada takluk dia panggil qabdah. Qabdah itu bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil genggaman. Kita ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita kaya menungkat langit. Jangan kita rasa kita hidup menungkat langit. Bila masa saja Allah Taala boleh tarik nyawa kita. Bila masa saja Allah Taala boleh tarik harta yang Allah Taala bagi pada kita. Bila masa saja Allah Taala tarik nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Itu dipanggil genggaman. Semua bawa kudrat Allah. Boleh faham situ? Faham situ sudah. Lebih-lebih kan jadi boleh, kalau lebih kan boleh kuliah pula lah. Jadi saya tak datang dah. Itu cerita dia. Ustaz saya datang lah. Ada tempat kau mengerti bangga ni. Sama-sama kita lah kuliah. Kan? Itu. Okey. Ada pun iradat. Dia beza sikit. Iradat menentukan. Jadi ke tak. Juga disebut suluhi juga. Suluhi. Qadim. Patut pada azali. Patut pada azali Allah Ta'ala menentukan Abu Lahab itu beriman atau kufur. Allah menentukan nak ke tak nak Abu Lahab itu beriman atau kufur. Boleh tak Allah Ta'ala menentukan Abu Lahab itu beriman? Boleh? Boleh. Boleh tak Abu Lahab menentukan Abu Bakar kufur? Boleh? Boleh. Itu patut pada Allah sejak azali lagi. Kemudian disebut tanjizi qadim, tunai pada azali. Telah tunai pada azali Allah menentukan Abu Lahab itu kufur. Tunai pada azali. Menentukan Allah Abu Lahab itu kufur. Tunai pada azali. Kemudian telah tunai pada, kemudian disebut tanjiz hadis. Menentukan kepada makhluk, iaitu tunai pada makhluk. Contoh kata apa? Telah tunai pada Abu Lahab. Abu Lahab kekufuran ketika ia menentang Rasulullah SAW. Tunai pada ketika Abu Lahab menentang Nabi SAW. Ketika Nabi ajak semua kaum Quraisy berkumpul di bawah bukit itu, lalu Nabi kata, maukah kamu aku khabarkan, andai kata di belakang bukit ini ada tentera yang akan menyerang kamu, adakah kamu percaya pada kami, pada aku? Kami percaya kerana kamu Al-Amin. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu Al-Amin, kamu benar, tak pernah menipu. Bukan cakap pelawak, bukan pelawak. Kami percaya. Dan ada kata aku mengatakan bahawa lepas daripada kita hidup ni ada ancaman neraka, kan? Azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pun tak boleh menghalang azab itu. Aku hanya menyampaikan maknanya seruan daripada perintah daripada Tuhanku, supaya menyampaikan ancaman neraka itu. Cari tak? Akhir sekali Abu Lahab kata apa? Celaka wahai Muhammad, kamu nak kumpul kami hari ini semata-mata kerana nak cerita ini. Akhir sekali tu ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kan? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi nyatalah ketika itu Abu Lahab kufur. Nampak sini? Kita balik pada iradat, balik pula itulah dia boleh pusing-pusing begitulah. Ya. Dan Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Ada Abu juga mati dalam keadaan
kufur tapi tolong Nabi. Abu Talib ada mati, ada juga Abu yang mati menentang juga Nabi SAW. Kuat penentangannya, iaitu Abu Jahal. Ada Abu juga yang kuat penentangan kepada Nabi. Akhir sekali masuk Islam, iaitu Abu Sufyan, Abu Lahab. Jadi itu semua ketentuan Allah SWT. Walaupun Nabi dakwah juga kepada Abu Lahab, Nabi dakwah kepada Abu Jahal, Nabi dakwah kepada Abu Talib. Lagi pula pok saudara dia, lagi pula rapat dengan Nabi, paling sayang dengan Nabi daripada kecil, jaga Nabi SAW. Tapi dekat nak mati, tak nak menerima akidah, tak nak menerima tauhid, agama tauhid. Jadi itu ketentuan Allah SWT. Tapi dakwah tu tak? Dakwah, umpama nak dakwah tu perintah. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Walaupun Allah tahu Fir'aun itu takkan beriman, tetapi perintah dakwah dia perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dakwah tu kerja lain. Sebab tu kita dakwah. Orang nak terima, orang tak nak terima, lain cerita. Kita kena menyampaikan. Itu iradah. Boleh saya habiskan tuan-tuan? Saya pun tuan-tuan jemu, saya pun jemu dengan tajuk yang sama. Betul kan? Kemudian kita pergi kepada samak dan basar. Sifat yang seterusnya samak dan basar. Apa samak? Allah Ta'ala maha mendengar. Basar, Allah Ta'ala melihat. Samak, Allah mendengar. Basar, Allah melihat. Boleh faham Jadi tempat takluknya yang pertama mungkinul wujud. Apa mungkinul wujud? Makhluk. Manusia seluruhnya. Semua makhluk lah. Masih Allah. Barang yang lain daripada zat Allah, semua itu dia panggil makhluk. Syurga, neraka, kolam, aras, kursi, malaikat, roh, kan, aras, itu semua makhluk lah tu. Semua tu dia panggil baharu. Semua tu dia panggil mungkin. Semua itu dia panggil jaiz. Mungkin. Ataupun kalau bahasa Arab dia panggil jamak mungkinat. Jaizat, mungkinat. Kemudian yang kedua, tempat takluknya iaitu wajibul wujud. Apa? Allah mendengar kalamnya dan melihat zatnya. Boleh faham tak? Cuma makhluk ni bila Allah buat, tahu kita tanya lah, boleh tak Allah melihat makhluk ni kalau dia tak cipta lagi? Boleh? Ada orang tanya, boleh tak? Mana boleh lihat? Tak buat lagi. Nak melihat dia patut, dia boleh melihat. Kita kena faham situ. Dia boleh melihat, dia ada sifat melihat walaupun makhluk tak buat lagi. Tetapi bila makhluk dicipta, Allah melihat makhluk. Kena faham situ. Tetapi sifat melihat itu qadim. Jangan siapa lepas Allah cipta alam ni baru Allah bersifat melihat. Macam mana hukum kalau cakap itu? Allah sebelum Allah buat kita ni, Allah buta. Macam mana hukumnya? Kapiak. Hukum tuan-tuan. Sebab tu kena belajar akidah. Kau Islam dah, tak payah belajar lah. Duduk lepak kedai kopi. Pasal apa kau Islam dah? Biasa. Macam kita pandai orang kereta lah. Pandai orang kereta? Pandai orang kereta lah. Tapi undang-undang jalan raya ngerti tak? Tak berhenti nangis macam. Kejara tak kejara, dia merit tak dia merit. Okay? Akhir sekali bawa kereta ke Kuala Lumpur. Menjuna dalam mobil ketik, bawa mobil ketik. Pasal apa? Tak pandai tekan brek, tak pandai undang-undang jalan raya. Sama lah. Islam ni. Islam dah. Kau ucap syahadat Islam dah. Ayah, mak kahwin pun Islam dah. Tapi sampai masa akidah tergelincir. Pasal apa? Kita tak belajar batas-batas iman dan buku. Nampak situ ya? Gitu. Jadi wajib wujud Allah mendengar kalam dan melihat zat. Betul lah. Maknanya yang ada sebelum daripada adanya makhluk ini, Allah sendiri sahaja. Dan Allah mendengar kalamnya dan Allah melihat zatnya. Macam mana melihat tu? Balik pula lah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kelakuan takluknya iaitu inkisyaf, tembus. Ada beza dengan kudrat.
Kudrat tadi memberi bekas. Jadi sungguh kudrat. Iradat menentukan jadi ke tak. Samuk basah ni kelakuan dia apa? Tembus. Kan? Macam tukang buat rumah lah. Takkan dia tengok jadi rumah. Dia melihat dia buat rumah. Tak mahu kalau tengok batu terangkat tak mahu. Dia mesti mengangkat pakai tangan tu. Ni tukang rumah lah. Misal tukang rumah dia ambil batu dia angkat. Dan kerat dia kerat, dia tak uzur lagi. Dia boleh. Dia mampu buat rumah. Tapi kalau dia kuat, ada tenaga, duduk rumah tak nak buat. Jadi tak rumah. Orang suruh dia buat rumah lah, tukar dia paksa rumah lah. Lama tak tukar. Lama tak tengok hasil tangan orang. Hasil kerja tangan orang. Lepas tu paksa kawan-kawan pencet lah, tak mahu tukar. Jemur dah tukar. Dia 30 tahun dah bertukar. Jadi tak rumah. Pak Angah tak mahu dah bertukar. Rumah tak mahu jadi. Lepas tu Pak Angah datang tengok kita aja. Jadi rumah tak jadi. Jadi itu dipanggil kelakuan sifat tadi kan. Jadi kudrat, iradat menentukan jadi ke tak. Maka kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Tapi biasa sama dalam masa kelakuan takluknya iaitu inkishaf. Maknanya tembus. Apa? Allah melihat tembus semua makhluk ini. Tidak ada terbatas. Tidak ada yang terhijab. Semua tahu. Sampai dalam hati kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Sampai dalam hati kita Allah Ta'ala mengetahui. Gerak hati kita. Niat lintasan hati kita Allah Ta'ala mengetahui. Itu dipanggil takluk sifat sama dan basar. Jadi patut pada azali sebut tadi betul lah tadi. Sebut tadi maknanya patut tu Allah Ta'ala sama basar maknanya patut pada azali, tunai pada azali Allah melihat. Soluhi patut pada azali Allah melihat. Tetapi tak buat lagi makhluk, tak buat lah, tak lihat lah. Cuma Allah melihat diri dia sendiri. Allah melihat diri dia sendiri. Kan? Sama esok kiamat esok. Bila hancur semua alam, Allah sebut ainal muluk, siapa Tuhan. Bukan semua kita dengar kita pun hancur binasa. Semua langit, bukit, bukau, gunung ganang, kiamat belaka. Allah sebut ainal muluk, siapa yang ini ketua, raja di atas segala raja. Bukan Allah Ta'ala Allah Ta'ala suruh orang lain dengar, tapi Allah mendengar kalam sendiri. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nyata pada makhluk. Jadi tunai pada makhluk. Maknanya Allah melihat akan makhluk. Allah melihat akan mana Abu Lahab itu kufur. Jangan kita kata lepas Allah Ta'ala cipta, kemudian Allah maknanya tidak mengetahui apa yang diciptakan. Akhir sekali ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam, tempat takluknya itu samalah. Sama tadi mungkin wujud pada makhluk juga. Kemudian Allah mengetahui dan Allah menyatakan dalam Quran tentang wajibul wujud, yakni Allah mengetahui dan Allah berkata-kata tentang zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah berkata-kata, mana Allah menyatakan dengan dalam ayat Quran tentang yang pertama sekali tentang mungkin wujud. Allah mengetahui dan Allah Ta'ala menyatakan. Contohnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Allah Ta'ala cerita tentang makhluk lah. Di sebalik kejadian langit dan bumi, pertelingkahan malam dan siang ini terdapat tanda-tanda penciptaan Allah SWT yang menjadi tanda bagi orang yang liulil albab, bagi orang yang berfikir, orang yang berfikir, orang yang menggunakan akal. Itu Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala cerita tentang makhluk. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang zatnya. Banyak dalam Quran. Antara Allah Ta'ala sebut innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku. Dan Allah cerita tentang dirinya dengan kalamnya. Dengan kalamnya. Dan sifatnya banyak dalam Quran. Allah Ta'ala cerita tentang
sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha samiun basir. Kan maknanya itu sifat-sifat Allah, dan perbuatan mana innallah. Banyak benda tentang penyataan Allah. Kemudian mustahil Allah menyatakan juga ketiadaan wujud Tuhan yang lain. Allah tahu, jangan kata Allah tak tahu. Tiada Tuhan yang lain, Allah tahu. Tiada Tuhan yang lain. Allah tahu Mamat susah, Allah tahu Abu susah. Ngapalah Abu tu susah? Jangan kata Allah tak tahu tu. Dia semayang pun semayang, buat ibadat, tetapi hidupnya tak susah sangat, tapi maksudnya tak kaya lah. Sederhana tapi mana? Adakah Tuhan tak tahu? Kan? Jangan kita kata Tuhan tak tahu. Ada fadilat bagi dia. Sebab tu kita ni mengikut sangkaan Allah ni, Tuhan ni mengikut sangkaan hamba. Kita ni orang beriman boleh pahala berlaku lah kalau kita susah. Allah Ta'ala beri kita susah. Ada pahala susah, pahala redha. Kalau Allah Ta'ala beri kaya, ada fadilat juga. Kita dapat pahala syukur, pahala juga. Jadi kiri kanan depan belakang pahala lagi bagi orang yang ada iman. Orang sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma beza sikit lah. Tempat takluk mudah tadi ya. Tempat takluk mungkin wujud, wajib wujud, mustahil wujud. Betul pula lah saya nak cerita sesuatu pula. Kemudian kelakuan takluk, yang pertama inkishaf, dia sama. Ilmu ni sama macam samak basar. Dia tembus takluk kelakuan sifat dia tu. Kelakuan takluk itu iaitu tembus. Adapun kalam dia lain sikit. Dia panggil dilalah. Apa dilalah? Menunjukkan, menyatakan. Allah Ta'ala menyatakan dengan kalamnya, ataupun dipanggil, kita sebut di mana ni, dalam bentuk kitab. Allah Ta'ala menyatakan dalam bentuk kitab, iaitu kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Kan? Sebab tu Quran semua ni adalah, ikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah kalam Allah. Kena jelas itu, kalam Allah yang qadim, tak boleh kita sebut makhluk. Cuma di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu kalam itu terbagi pada dua. Yang pertama, kalam lafzi, satu kalam nafsi. Kalam lafzi, kalam yang kita baca tu. Kita baca Quran tu kan, kita baca tu kalam lafzi. Kalam nafsi, kalam yang berdiri pada zat Allah SWT. Ilmu Allah Maha berkata-kata. Kalam nafsi, kalam yang kita lapas. Kalam yang kita baca, kalam yang tertulis di mushaf. Lepas tu tak boleh nak tulis dalam bahasa Melayu, tak boleh. Lepas tu ulama mengatakan haram kita tulis ayat Quran dalam bahasa Melayu. Kan? Ulama mengharamkan. Maksudnya sebab tulisan itu sama daripada Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala perintah pada malaikat turunkan 6,230 ayat tu, kalam tu seketul ke Baitul Izzah langit dunia. Allah Ta'ala perintah pada malaikat turun 6,230 ayat. Ada orang kata nan. Allah Allah berkata begitu. Tapi kemudian Allah perintah pada malaikat turun beransur-ansur selama 23 tahun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ansur-ansur pada Nabi Muhammad. Selama 23 tahun. Jadi kalam yang berada di Baitul Izzah tu sama tulisannya yang berada di Lauh Mahfuz. Tulisan kalam tu, hurufnya tu kan. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pandai menulis dan membaca. Nabi Muhammad maknanya Nabi Muhammad dengar, kemudian Nabi Muhammad baca apa yang didengar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad bacakan pada para sahabat tulis. Ada yang tulis bawa pelepah kamar, ada yang bawa daun, ada yang bawa tulang buat letak. Dan itu tadi letak. MNI tadi lagi. Ada tulis itu. Tulis. Okay. Jadi Nabi kata huruf sekian-sekian macam ni, alif macam ni, waw macam ni, nun macam ni, macam ni sekian-sekian. Tak berubah sikit pun apa yang sahabat tulis dengan Nabi tulis. Waw tu alif macam mana?
Contoh lagi, baris ni luhur. Wow, macam mana? Bulat ke atas, ada yang kau bawah. Okey, nun macam mana? Macam sekian-sekian. Ada titik. Ba macam titik. Asal. Gitu kan? Jadi, gitu. Kemudian bila baca tu kena-kena tu, kita ulang kiraat tak pula. Dia ada asalnya. Titik je, dia tak ada baris asal tu. Ada titik je. Kalau baris atas, titik teratas. Kalau baca bawah, titik bawah. Kalau baca panjang, titik dulu. Ada titik tiga. Kemudian ulama pula buat baris atas, baris bawah, baris depan. Kemudian sabdu tak ada dia. Kemudian barulah ada sabdu pula. Lepas tu ada tanda mati. Sampai kompon di belakang mushaf Utsmani. Tapi bacaan itu sama dengan bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan pun sama dengan apa yang sampai pada Lauh Mahfuz. Sebab tu tak boleh tulis bahasa lain. Nampak situ? Itu dipanggil kalam tafsir. Itu lepas lagi kita bincang tentang kalam itu. Jadi kalam ni bidang takluknya iaitu dalalah menunjukkan bahagian takluknya tanjizil qadim, iaitu tunai pada azali, pada azali dan tunai. Kan? Contoh Allah Taala tulis di Lauh Mahfuz umur kita 60, umur kita 60, contoh 60 kan. Tapi dengan sebab kita buat sedekah, kita buat khidmat pada mak ayah kita, kita menyambung silaturahim, Allah padam tulisan di Lauh Mahfuz. Perintah pada malaikat padam tulisan di Lauh Mahfuz tu daripada 60 dapat reza 80. Jadi dapat reza 20 tahun dengan sebab amal ibadat kita. Nampak? Jadi itu dia panggil takdir yang berubah, boleh ubah. Tetapi dalam ilmu Allah, ada kena jelas. Dalam ilmu yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, umur kita tetap kita mati umur 80. Jangan kamu Allah buat flip-flop. Dia menteri je flip-flop ni. Allah tak flip-flop. Kan? Menteri kamu kejap ni, kejap perusahaan ni, kejap perusahaan. Itu kan. Itu dia panggil flip-flop. Allah Ta'ala tidak flip-flop. Faham tu flip-flop ni? Ni bahasa sekarang ni. Flip-flop maknanya kejap cakap gini, kejap cakap gini. Jadi Allah tetapkan. Kalau orang kawan tu pangah mati umur 80 tahun, tetaplah dia mati umur 80 tahun dalam ilmunya. Tapi yang tertulis di Lauh Mahfuz itu tulis macam dia tulis nota. Dia tulis nota, bila silap nak padam pula kan. Macam tu kan? Mana boleh padam. Daripada 60 ke 80 tahun. Itu dia panggil takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir yang berubah, takdir yang tidak berubah. Takdir yang tidak berubah iaitu takdir yang iaitu ilmu dalam ilmu Allah SWT yang tetap. Okey, gitu. Contoh, itu saya kata maknanya COVID hari ini pun dah ada dalam ilmu Allah. Walaupun COVID ini dikatakan perbuatan Cina lah, daripada Dajjal dan sebagainya. Jadi Dajjal itu pun Allah menggerakkan dari Israel. Kalau kata Dajjal sekalipun yang buat, Dajjal itu sendiri Allah yang menggerak. Cuma Allah perintah Dajjal ini dekat dengan kiamat esok, jangan kita jumpa dia. Itu Allah Ta'ala kata, Nabi kata, kita kalau Dajjal dah terbit esok, jangan kita pergi cari dia. Jangan kita rasa kita ni kuat sangat. Kau iman rasa, oh kuat dah ni, tahajud tiap-tiap malam ni, ilmu banyak ni. Kalau Dajjal terbit esok, kau nak cari dia, nak lawan dia. Jangan tuan. Nabi kata lari, cari bukit, lari, ikat anak isteri dalam rumah, cari batang tiang rumah, ikat anak isteri. Pasal apa? Fitnah ni sangat dahsyat. Nampak sudah? Dahsyat. Tapi Dajjal itu pun sendiri makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Dajjal itu dipanjangkan umur. Dia 5 dia dipanjangkan umur. 2 jahat, 3 jahat, 2 baik. Apa baik yang tahu Nabi Isa AS. Yang kedua malaikat. Atau baik jahat Dajjal. Yang kedua iblis. Yang ketiga Ya'juj Ma'juj. Mana 5 dipanggil minal munzari, yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu ya, habis itu. Jadi maknanya tajuk kita bila
sekali lagi kita akan ambil tajuk ni insya-Allah ya. Ada soalan yang tak ada? Kalau tak ada soalan tu mana setuju, maknanya faham. Kalau meminta orang tu kalau diam tanda setuju. Disebut as-sukut alamat ridha. Diam tu tanda alamat setuju. Jadi kalau anak dahulu diam tu setuju tu. Tapi anak dahulu sekarang dia bukan jenis diam itu, galak lagi ada. Galak daripada mak ayah lagi. Ya. Dia lain ada terbalik lah. Mutakhir dia terbalik. Jadi cukup sekadar itu ya tuan-tuan. Ada soalan tak ada? Memang tak ada soalan. Maknanya benda ni tak payah tanya lah, beriman. Kami dengar dan kami taat je lah. As-samu wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat sajalah. Sami'na wa ta'na. Kami beriman sajalah. Ya? Yakin pegang kuat-kuat. Jaga iman kita sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Jauhkan diri kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Dosa syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan setelah mati. Syirik, ya, kan syirik atas sikit daripada dosa besar. Atas pada syirik kufur. Kan syirik itu kalau mati Allah tidak ampunkan. Kalau dia masih hidup Allah ampunkan. Insya-Allah. Tapi bila mati Allah tidak ampunkan. Adapun kabair, dosa-dosa besar, kalau dia hidup dia taubat kepada Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Kalau dia mati atas urusan Allah lah, Allah nak ampun ke tidak. Terpulang pada dia. Tapi orang yang ahli maksiat ni dia ada iman, insya-Allah, maknanya itulah mahir iman. Paling betul mahir iman yang boleh menyebabkan kita kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga. Dunia dia tempat kita sementara, tempat asal kita untuk Adam dan dulu, iaitu daripada syurga. Jadi tak wajarlah kita atas dunia yang sementara yang apa ni, yang kita kejar tak mau dapat, tak mau buat, kita mengabaikan nikmat yang puas selama-lamanya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penuh dengan nikmat. Nanti kuliah cerita buat syurga pula kan. Syurga tu cerita syurga satu hal pula. Satu kuliah pula insya-Allah. Jadi cukup pada malam ni, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu bermanfaat kepada kita insya-Allah. Mohon maaf jika terlanjur perkataan, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, jauhkan kita daripada bala bencana, dan dihapuskan terus wabak. Kita boleh menjalankan aktiviti seharian kita seperti biasa. Wallahu a'lam. Kita tangguh mana tasbih kifarah dan surah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.